أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jamiul Muhsinin Kampung Kundang, yang saya muliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung penyajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Saya nak minta tolong matikan dulu projektor, kemudian onkan balik. Pernah jadi minta habis dulu. Tapi kalau dah matikan, on balik. Okey, balik. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan sambung pada muka surat 110. 110 kita masih lagi dalam tajuk besar iaitu ahli-ahli waris fardu dan bahagian-bahagian mereka. Kita masuk yang keempat iaitu bahagian bagi ibu. Yang lepas kita dah bincangkan yang pertama bahagian bagi suami. Kemudian yang kedua bahagian bagi isteri. Kemudian yang ketiga bahagian bagi ayah. Dan malam ini bahagian bagi ibu. Suami mudah nak ingat. Kerana bahagian suami cuma ada dua bahagian. Yang pertama sama ada 1/2 ataupun 1/4. Bila mana dapat 1/2, bila mana si mati tidak ada anak. Bila dapat 1/4, bila si mati mempunyai anak. Anak ni tak semestinya bersama dengan suami itu. Boleh jadi anak ni daripada suami yang terdahulu. Dalam arti kata lain, isteri ni pernah berkahwin dengan lelaki lain dan mempunyai anak. Kemudian kematian suami yang pertama, ada anak seorang. Jadi janda anak seorang. Kemudian berkahwin dengan suami yang baru. Bila berkahwin dengan suami yang baru, mati meninggal dunia isteri ini, maka suami ini akan mendapat 1/4, bukan lagi 1/2. Kerana keadaan status si mati ini, iaitu isteri itu mempunyai anak, walaupun anak dengan suami yang terdahulu. Kemudian bagi isteri pun begitu juga, mudah nak ingat ada dua bahagian, dua keadaan. Pertama 1/4 dan yang kedua 1/8. Bila 1/4, bila mana si mati iaitu suaminya meninggal dunia, tidak mempunyai anak. Sama juga konsep tu, anak kembali kepada si mati. Bukan anak kepada isteri ni, tetapi anak kepada si mati yang meninggal suaminya. Suaminya ada anak dulu dengan isteri yang dulu. Tapi isteri yang dulu meninggal, kahwin dengan saya. Jadi dengan saya tak ada anak. Saya dapat berapa ustaz? Dapat 1/8 isteri ni. Sebab apa? Keadaan suami ni ada anak, walaupun bukan dengan dia, anak dengan isteri yang terdahulu. Dan satu keadaan lagi dapat 1/4. Ketika mana isteri dapat 1/4? Ketika
si mati ini tidak ada anak, sama ada duda ke, sama ada bujang ke, memang tak pernah ada anak dan berkahwin dengan dia, maka dia akan mendapat, isteri ini akan mendapat 1/4. Kemudian ayah ada 3 keadaan. Kita ulang balik sebab dah lama kita tak ngaji. Saya ingat bulan lepas tak dapat masuk, dan bulan ni pun kalau ikutkan awal bulan hari tu, tapi saya minta tangguh dengan Imam Zulfikar, memandangkan waktu tu saya ke Sabah 3 hari bersama dengan Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kami ada dalam 9 orang da'i Faraid satu Malaysia, ada daripada Melaka, ada daripada Pahang, ada daripada Sabah, ada daripada negeri-negeri Johor, campur-campur satu Malaysia. 3 hari 2 malam kami di sana, di Kota Kinabalu, di Masjid Negeri Sabah, di Masjid Patutan, masjid daerah. Dan 1 malam tu ada dalam sepanjang 3 hari 2 malam tu lebih kurang dalam, saya ingat dalam 15-16 kuliah dan juga forum serentak berlaku dalam satu masa. Makna kami pecah-pecah, ada yang pergi ke masjid ni, ada yang pergi ke masjid tu. Jadi tangguh kepada tarikh hari ini, ikutkan kita pada hari Jumaat minggu yang kedua, tapi tak dapat sebab kebetulan saya ada ke Sabah waktu tu. Jadi bahagian ayah ada 3 keadaan. Pertama, ayah akan dapat 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus illam yakul lahu walad. Kalau misal kata si anak, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad, mimma taraka in kana lahu walad. Sekiranya anak dia mati, dia sebagai bapa, anak dia mati ini ada anak, maka ayah akan dapat 1/6. Begitu juga ibu dapat 1/6 berdasarkan ayat ini. Wali abawaihi, kedua ibu bapa. Cuma ibu kita baru nak masuk malam ni. Kita flashback balik bahagian ayah 3 keadaan. Pertama, 1/6 ketika mana si mati, iaitu anak ayah ini dalam keadaan ada anak. Ada anak, dan anak itu anak yang lelaki. Atau tak ada anak lelaki, tapi ada cucu lelaki dari anak lelaki. Faham maksud saya? Keturunan lelaki. Dekat bawah tu ada keturunan lelaki. Ayah, anak lelaki tak ada ustaz, mati dulu daripada datuk dia, daripada bapa dia. Bermakna dalam keadaan si mati ni tak ada anak, mati dulu dari dia. Tapi ada cucu lelaki. Sama juga keadaan bapa si mati akan dapat 1/6. Dan ke bawah, dan bila kata dan ke bawah tu bermakna cucu, cicit, apa lagi sampailah ke bawah. Selagi ada. Kalau dah tak ada, barulah bahagian bapa ini keadaan yang kedua, 1/6 tambah dengan asabah. Bila mana? Bila si mati ini ada anak perempuan sahaja, tak ada anak perempuan, tak ada cucu perempuan dari anak lelaki. Anak lelaki meninggal dunia dulu. Ada bahagian keturunan furuk bahagian bawah, tetapi perempuan sahaja yang ada, maka ayah akan mendapat 1/6 tambah dengan asabah. Asabah ni apa? Baki. Lepas bagi ahli fardu, ada baki dapat ke ayah. Kemudian keadaan ketiga, ayahnya akan dapat asabah. Asabah ni ketika mana dapat baki keseluruhan, ketika mana si mati ni anak dia tidak mempunyai anak langsung. Tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Meninggal dunia, ada ayah, ada mak, maka ayah akan dapat asabah. Ibu dapat berapa? Ibu akan dapat 1/3 baki. Kalau lah bisa kata si mati ni cuma ada mak ayah saja, dia belum berkahwin, tak pernah ada anak, tak pernah ada pasangan, meninggal dunia, ada mak, ada ayah, maka ibu akan mendapat 1/3, kemudian bakinya akan dapat kepada bapa. Jadi kalau ada 3 ibu dapat 1,000, bapa dapat 2,000. Ini keadaan ayah, 3 keadaan. Malam ni kita masuk bahagian ibu, iaitu ibu juga mempunyai 3 bahagian. Pertama, jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Dalam erti kata lain, ada waris furuk bagi si mati. Ada waris furuk ni maknanya apa? Ada waris bawah, anak, cucu, cicit dan ke bawah. Tak ada anak, ada cucu termasuk juga dalam kes ini. Tak ada anak, tak ada cucu, ada cicit termasuk juga dalam kes ini, sebab ada keturunan di bawah.
Bila si mati ada keturunan di bawah, maka ibu akan mendapat berapa? 1/6. Dalilnya wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Atau dalam keadaan atau bermakna boleh jadi anak ni tak ada, tetapi keadaan begini berlaku. Apa dia? Si mati mempunyai lebih daripada seorang saudara, iaitu adik-beradik sahaja daripada golongan tengah. Golongan tengah ni siapa? Golongan tengah ni sama ada daripada adik-beradik seibu sebapa, atau adik-beradik sebapa, atau adik-beradik seibu. Kalau lihat pada carta waris ini, golongan tengah yang dimaksudkan ini adalah saudara seibu sebapa, saudara sebapa dan saudara seibu. Bila ada dua orang atau lebih, lihat balik, si mati mempunyai lebih daripada seorang, lebih bermakna dua orang atau lebih. Siapa dia? Saudara tengah, adik-beradik sahaja. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Tak kira lelaki perempuan. Ada saja lelaki, dua orang termasuk. Ada perempuan saja, dua orang termasuk. Ada seorang lelaki, seorang perempuan termasuk. Ada seorang adik-beradik seibu sebapa, ada seorang adik-beradik seibu termasuk. Ada seorang seibu sebapa, ada seorang sebapa termasuk. Bila kata ada adik-beradik, tiga jenis adik-beradik ni lebih daripada seorang daripada golongan tengah, iaitu adik-beradik tadi, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu, sama ada bilangan mereka tidak bercampur seperti ada tiga saudara seibu sebapa, atau bercampur seperti ada seorang saudara sebapa dan seorang saudara seibu, macam saya kata tadi. Yang penting dua orang adik-beradik, dua orang saudara si mati ni ada. Dia ada adik-beradik, adik-beradik seibu sebapa seorang, adik-beradik seibu seorang, maka ibu ni akan dapat 1/6. Ustaz, dia tak ada anak si mati ni, adakah ibu dapat 1/3? Tak. Atau tadi, sama ada tiada anak, atau keadaan kedua tak ada adik-beradik, dua orang atau lebih daripada seorang. Dalilnya fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Dan jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Saya bagi contoh gambaran, kita buat lakaran. Ini si mati bernama Sidik contoh. Sidik ada bapa kat sini, ada ibu, anak tak ada, pasangan pun tak ada, isteri pun tak ada, tapi dia ada adik-beradik. Adik-beradik saudara seibu sebapa ada dua orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Ataupun saudara seibu sebapa, SB, sama ada lelaki atau perempuan, atau saudara seibu lelaki atau perempuan. Bilangan saudara ni lebih dari seorang. Kita anggaplah dua orang ada. Yang ada adik-beradik seibu sebapa, dua orang ni ada. Maka ibu ni akan dapat 1/6. Dia tak dapat lagi 1/3. Sebab syarat dapat 1/3, tiada anak dah tak ada dah, betul. Anak semati tak ada. Tapi adik-beradik ada. Adik-beradik ada bermakna ibu akan dapat 1/6 berdasarkan ayat tadi, iaitu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jadi dalam keadaan begini, ibu akan dapat 1/6. Bapa akan dapat berapa? Tadi kita bincang tiga keadaan bapa. 1/6, 1/6 campur dengan asobah atau asobah. Bapa akan dapat asobah, iaitu baki. Berapa baki? 5/6. Adik-beradik dapat tak? Adik-beradik tak dapat. Ini hikmah Allah tetapkan hukum sedemikian. Apa fungsi adik-beradik ni? Dia cuma menghalang ibu
Sepatut dapat 1/3, jadi 1/6. Sebab bilangan dia lebih daripada seorang. Kalau adik-beradik ada seorang saja, ada seorang lelaki, ibu akan dapat berapa? Ibu akan dapat 1/3 dan bapa akan dapat baki 2/3. Sebab ibu dapat 1/3 sebab tak ada anak tak ada, dan adik-beradik cuma seorang saja. Tapi bila anak si mati tak ada, yang ni tak ada, adik-beradik ada 2 orang, adik-beradik si mati ni, maka bahagian ibu ni tak dapat 1/3, dapat 1/6, dan bapa daripada 2/3 akan dapat 5/6 baki. Jadi keberadaan anak adik-beradik ini dia mempengaruhi ibu si mati. Walaupun dia tak dapat bahagian, ada dia ke tak ada dia ke, dia tak dapat apa-apa pun. Sebab apa? Dia dihalangi oleh bapa. Tapi Allah ada hikmah, kita pun tak tahu, wallahu a'lam. Di sebalik penentuan ini kita tak tahu, tapi ini adalah fardhatan minallah, ketetapan daripada Allah. Tilka hududullah, demikian itu adalah ketetapan daripada Allah. Walaupun adik-beradik tak dapat, tapi dia mempengaruhi bahagian ibu si mati. Itu keadaan pertama. Dapat berapa? 1/6. Bila mana si mati ada anak, atau tak ada anak, ada adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa atau seibu lebih dari seorang. Keadaan kedua, ibu akan dapat berapa? 1/3. Bila mana jika si mati tidak mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki, hinggalah ke bawah cucu perempuan daripada anak lelaki. Keadaan dia dapat 1/3 bila mana tiada anak. Atau sama juga keadaan tadi, si mati mempunyai seorang sahaja atau tidak mempunyai saudara adik-beradik. Tak ada adik-beradik ataupun adik-beradik seorang tadi, maka ibu akan mendapat 1/3. Dan bakinya 2/3 dapat dekat bapa. Adik-beradik dapat tak? Tak dapat, kerana adik-beradik dihalangi oleh bapa. Kuasa bapa ni cukup kuat, tapi kuasa anak lelaki lagi kuat. Kerana kuasa anak lelaki ni, dia boleh menghalang bapa daripada dapat asabah. Bapa cuma dapat 1/6 saja. Tapi kalau tak ada anak lelaki, bapa boleh dapat 1/6 campur dengan asabah. Sebab tu orang dulu-dulu cukup risau kalau tak ada anak lelaki. Selagi tak ada, selagi itulah kilang beroperasi. Tak jadi kilang satu, tambah kilang lagi. Alasan nak dapat anak lelaki, alasan saja. Orang dulu-dulu fikir kalau aku tak ada anak lelaki, harta akan pergi dekat orang lain. Dia fikir macam tu. Hakikatnya tak pergi ke orang lain pun. Sebab boleh jadi pergi ke adik-beradik, sebab ayah dah tak ada. Sebab kuasa nombor 2 lelaki kuat, ayah dan ke atas. Ayah, datuk, moyang, lelaki. Maka dia akan menghalang. Cuma bahagian datuk nanti dia ada satu bab khusus, iaitu jaddah ma'al ikhwah. Dia akan mendapat muqasamah. Nanti jauh lagi perbahasan tu. Tapi kuasa ayah ni dia akan menghalang adik-beradik daripada mendapat pusaka, mendapat asabah. Kalau kita lihat pada carta ini, anak dia boleh menghalang bapa dan juga waris-waris yang lain. Kita ada 4 golongan, 4 kumpulan lah, kita kata 4 apa? Besarkan sikit. 4 kelompok waris. Pertama, nombor 1 di kalangan furuk waris. Yang kedua di kalangan usul. Yang ketiga di kalangan sisi, iaitu adik-beradik. Dan yang keempat di kalangan a'mam, pakcik, dan juga anak saudara dengan si mati. Bila ada golongan 1, bermakna golongan 2, 3, 4 akan terhalang daripada dapat asabah. Ayah dapat tak? Dapat, cuma dapat 1/6 saja. Sebab apa? Ada anak lelaki ni. Kalau misal kata anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, ayah akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Barulah ayah dapat gantikan kuasa anak tu tadi, ayah si mati. Bila ayah tak ada, datuk tak ada, baru dapat dekat adik-beradik. Maknanya 1 tak ada, 2 tak ada, baru pergi dekat nombor 3. Siapa dia? Adik-beradik. Yang ni yang kita risau. Dulu-dulu orang risau, aku tak ada anak lelaki, kalau aku mati aku pergi kat orang lain. Bukan orang lain, adik-beradik je. Tapi bagi dia, adik-beradik tu macam orang luar.
Dia kata dia ingat adik-beradik tu macam orang luar, padahal itu satu darah daging dengan dia. Tak ada adik-beradik, tak ada saudara seibu sebapa, tak ada saudara sebapa, tak ada saudara seibu, tak ada anak-anak saudara daripada si mati ni, anak daripada adik-beradik, anak buah lah. Barulah pergi ke kumpulan yang keempat, cari kumpulan keempat, ada ke tidak. Siapa? Pakcik. Bila sebut pakcik, lelaki lah. Makcik dapat tak? Makcik tak dapat. Sebut pakcik ni lelaki, dan mesti dari jalur bapa si mati yang ini. Sebab tu kalau tengok dekat sini kita punya carta ini, dekat ibu ni cuma sampai dekat sini saja, ibu, nenek dan ke atas lah. Tapi bahagian bapa dia boleh bercambah daripada bapa, datuk dan di sini, daripada jalur bapa. Bermakna bila sebut pakcik yang dikatakan waris, hanya pakcik sebelah bapa sahaja waris. Pakcik sebelah ibu waris ke tidak? Bukan waris. Sama juga bagi furuk. Bila sebut anak, anak lelaki, anak perempuan. Bila kata cucu, mesti cucu dari jalur anak lelaki sahaja. Bila kata cicit, mesti cicit dari jalur cucu lelaki sahaja. Anak perempuan ada tak anak? Ada. Tapi yang ni bukan waris. Sama juga keadaan bapa pun begitu juga, hanya datuk dan ke atas. Nenek hanya sebelah ibu sahaja, datuk sebelah ibu, bukan waris. Dan pakcik pun begitu juga, dari sebelah bapa sahaja. Bila tak ada empat-empat kelompok ni, anak tak ada, bapa tak ada, adik-beradik pun tak ada, pakcik pun tak ada, sepupu pun tak ada, barulah hartanya pergi ke mana? Baitul Mal. Jadi bukan senang nak pergi ke Baitul Mal. Kena disiasat teliti betul-betul di kalangan waris ini, yang 25 orang waris ni ada ke tidak. Melainkan dah tak ada semua, barulah pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal ni kira peringkat terakhir lah. Dah tak ada waris lagi dah, baru pergi ke Baitul Mal. Dalilnya, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Jika dia, iaitu yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja. Dalam arti kata lain, adik-beradik tak ada, atau adik-beradik seorang saja. Bila adik-beradik seorang, dia tak kuat nak menghalang ibu daripada dapat 1/3. Bila ada 2 orang, barulah dia menghalang ibu 1/3, jadi 1/6. Ini keadaan yang kedua, 1/3. Keadaan yang ketiga, iaitu 1/3 daripada baki. Yang tadi 1/3, yang ini 1/3 daripada baki. Bila keadaannya, jika si mati hanya mempunyai ibu, pertama ada ibu, yang kedua ayah, dan yang ketiga ada suami atau isteri dalam keadaan pasangan. Ini masalah ini berlaku, diberi nama istilahnya Umariyatain. Kenapa diberi nama masalah Umariyatain? Kerana perkara ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab memutuskan fatwa ini, berijtihad bahawasanya keadaan ibu akan mendapat 1/3 baki. Saya bagi contoh, nak bagi gambaran. Si mati, dia cuma ada, lihat yang saya bulatkan saja, ada bapa, ada ibu, dan juga ada pasangan. Kalau kita ambil konsep ibu dapat 1/3 bila mana? Bila tiada anak dan tiada adik-beradik, maka ibu akan dapat 1/3. Contoh si mati ni perempuan, maka pasangannya, suami akan dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami akan dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Suami akan dapat 1/2. Ini suami. Bapa dapat berapa? Bapa akan dapat asabah. Kerana tiada anak, bawah ni tak ada, dan tiada adik-beradik. Adik-beradik pun walaupun dia tak menghalang bapa, tapi dia memberi pengaruh kepada ibu. Ibu akan dapat berapa? 1/3. Bila kita kira-kira, anggaplah ada 6 bahagian, 6,000. Ibu akan dapat berapa? 2,000. Suami akan dapat berapa? Setengah, 3,000. Ada 6,000. Suami akan dapat 1/2, dapat 3,000.
Ada 6,000, ibu dapat 1/3, dapat 2,000. Ada tak baki? 2 campur 3, 5. Ada baki 1,000. Maka ayah dapat 1,000. Dekat sini yang menjadi kemuskilan. Ibu dapat 2,000, ayah dapat 1,000. Sedangkan kalau ikut asal, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Keadaan itu berlaku pada keadaan suami isteri dan juga anak-anak, adik-beradik termasuk ibu bapa. Dekat sini Sayyidina Umar Al-Khattab berijtihad, ibu tak dapat 1/3 tetapi dapat 1/3 daripada baki. Kalau kita kira baki pula, suami akan dapat 1/2. Ada 6,000 tadi. Suami akan dapat 3,000. Separuhlah 1/2. Ada tak baki? Ada. Baki berapa? 3,000. Keadaan ibu 1/3 baki. Berapa? 1,000 lah. Ibu akan dapat 1,000. Baki lagi berapa? 2,000 dapatkan ayah. Dapat tak nisbah 2:1? Dapat. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar yang memutuskan ibu akan mendapat 1/3 baki dalam masalah Umariyatain, iaitu waris yang ada cuma ibu ayah dan pasangan sahaja. Tak ada anak-anak, tak ada adik-beradik, tak ada yang lain. Ada pasangan, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu. Maksud baki di sini ialah baki daripada bahagian suami atau isteri. Contohnya, bahagian isteri ialah 1/4 sebab tak ada anak. Isteri 2 keadaan, 1/4 dengan 1/8. 1/4, 1/8 mana lagi banyak? 1/4. Jangan nampak jumlah bawah tu kecil. Sebab kita nampak 1/4 dengan 1/8. Oh, 1/8 lagi banyak sebab 8 besar. Tak. Sebab atas ni 1. Jadi kena tengok yang lagi kecil bawah tu lagi besar bahagian dia. Jadi bila isteri ni tiada anak, si mati tiada anak, isteri akan dapat 1/4. Bila si mati suaminya ada anak, isteri akan dapat 1/8. Suami pun begitu juga. Bila si mati isterinya ada anak, suami dapat 1/4. Kalau tak ada anak, dapat 1/2. Lagi banyak lah. Walaupun jumlah tu 2 nampak kecil, tapi lagi banyak. Anggapkan macam kek tu dibelah 2, dapat separuh. Kek tu belah 4, dapat suku je, 1/4. Sikit lah. Maka bakinya ialah 3/4, maka ibu memperoleh 1/3 daripada 3/4. Dalil bagi bahagian ini adalah ijtihad sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit, serta ijma' para ulama pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Bahagian ibu 1/6 dan 1/3 hanya dipengaruhi oleh golongan bawah dan golongan tengah adik-beradik sahaja. Golongan lain seperti isteri, datuk dan bapa saudara tidak memberi kesan kepada bahagian ibu. Jadi yang ibu tadi, keadaan pertama dan keadaan kedua tadi, 1/6 dan juga 1/3, dia hanya dipengaruhi bila mana? Bila si mati ini ada anak dan juga ada adik-beradik saja. Itu je kita kena tengok. Jadi dia akan mempengaruhi bahagian ibu. Kalau lah si mati ini ada pakcik, ada adik-beradik, ada pasangan. Contohlah pasangannya 4 orang, anaknya lelaki, kahwin 4. Tak juga mempengaruhi bahagian ibu. Tetap bahagian ibu sama ada 1/3 ataupun 1/6. Yang mempengaruhi bahagian ibu cuma dua kelompok. Siapa dia? Anak dan juga adik-beradik. Itu pun lihat bilangan adik-beradik. 2 orang dan ke atas barulah mempengaruhi bahagian ibu. Perhatian. Bahagian ibu tetap akan dipengaruhi oleh adik-beradik walaupun mereka terhalang daripada menerima pusaka, macam saya kata tadi. Disebabkan ada adik-beradik, bahagian ibu jadi sikit. Patut dapat 1/3. Tapi sebab ada adik-beradik lebih daripada seorang, jadi 1/6. Tetap dipengaruhi oleh adik-beradik. Walaupun adik-beradik ini terhalang daripada menerima pusaka. Sebab apa terhalang? Sebab ada ayah. Ayah si mati. Misalnya si mati mempunyai bapa, mempunyai ibu dan 3 orang adik-beradik. Ahli waris yang layak adalah bapa dan ibu sahaja. Adik-beradik tidak layak kerana dihalangi oleh bapa. Walaupun mereka dihalang oleh bapa, namun mereka dapat mempengaruhi bahagian ibu, iaitu akan mendapat 1/6 bukan 1/3.
Ini keadaan bagi ibu. 3 keadaan. Sebelum kita masuk dalam waris yang kelima, datuk sebelah bapa, ada soalan? Ibu bukan ada Ustaz ya? Ya? Dia tak melibatkan ibu tiri atau ibu susuan. Bukan, hanya ibu kandung. Bila kita sebut waris, kita kena sandarkan hubungan tu dengan si mati. Manusia ni dia tak ada ibu lebih daripada seorang. Kalau dia sebut ibu, seorang je. Semua orang seorang ibu je. Jadi bila kita kaitkan, kita sandarkan kepada si mati, bermakna itu jelas hubungannya. Sebab ada orang datang jumpa saya, Ustaz, saya nak tanya bahagian pusaka arwah ayah saya. Arwah ayah saya baru meninggal minggu lepas. Saya tanya, siapa waris yang ada? Waris yang ada mak saya. Mak saya. Dia sandarkan pada diri dia yang bertanya, mak saya. Siapa lagi waris yang ada? Abang saya. Siapa lagi waris yang ada? Kakak saya. Lagi itu saja, Ustaz. Ayah saya meninggal minggu lepas, waris yang ada mak saya, kemudian abang saya seorang, kakak saya seorang. Saya lelaki je tu. Jadi bermakna kefahaman dalam faraid, ibu saya itu siapa dengan si mati? Isteri si mati. Abang saya tu dengan si mati siapa? Anak lelaki si mati. Kakak saya tu dengan si mati sebagai anak perempuan si mati, dan dia tu sebagai anak lelaki si mati. Jadi bila kita sebut waris, kena sandarkan dengan si mati. Bila sebut ibu, ibu si mati. Bila sebut bapa, bapa akan dapat, siapa bapa ni? Bapa si mati. Sebab orang semua cuma ada seorang je mak ayah dia. Dia tak akan berlaku ada 2 orang ayah. Ayah tiri itu lain, ayah angkat tu lain, ayah mertua itu lain. Tapi bila sebut ayah, mana ayah kandung. Azan. Kita beri laluan azan dulu, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Teruskan. Boleh. Ya. Jika malas nak uruskan, biar ke Baitul Mal atau kenapa Ustaz? Biar ke Baitul Mal. Dia tak akan pergi ke Baitul Mal. Bukan maksud saya. Adik-beradik tu kata tak payahlah uruskan, biar aja pergi Baitul Mal. Boleh ke? Dia tak akan berlaku pergi ke Baitul Mal. Takkan pula. Tak akan berlaku selagi tak diuruskan. Bermakna harta akan jadi beku. Beku maknanya tak ada pihak yang menguruskan dan tiada pihak yang berkuasa ke atas harta tu. Dia bukan auto. Tak. Dia tak akan auto. Sebab tu sampai sekarang hampir lebih 90 bilion harta umat Islam beku. Sebab apa beku? Sebab tak tahu nak menguruskan. Kitab kita ni, kitab Faham Faraid yang kita ngaji ni, ini lebih kepada hukum. Saya ada satu kitab lagi yang menjadi rujukan saya. Kitab Panduan Ringkas Ilmu Faraid dan Pengurusan Harta Pusaka. Murah je kitab ni, RM10 je. Tuan-tuan boleh tengok kat Shopee, ada jual RM10. Tapi dalam kitab ni, saya ada PDF dia. Saya tunjukkan tuan-tuan. Dia lebih kepada hukum ada, tapi ringkas. Dari segi hukum ada, ringkas. Contoh macam ni. Waris yang tidak terhalang sama sekali, cuma ringkas. Dalam ni tak ada dalil tak banyak. Kemudian dari segi huraian tu tak banyak, cuma nota saja. Kalau orang baca saja susah nak faham. Kalau jadi bahan rujukan, antara yang terbaik. Tapi dalam kitab ini juga, walaupun dia hanya lebih kurang dalam 40 lebih muka surat, 41 muka surat, dalam ni dia banyak cerita tentang isu-isu harta pusaka. Contoh macam dalam bab tanah dan juga rumah, kemudian dalam bab wasiat, kemudian dalam bab hibah, kemudian dalam bab harta sepencarian. Dalam ni tak ada. Dalam kitab ni lebih kepada hukum. Siapa waris, berapa bahagian masing-masing, apa sebab mereka terhalang, kemudian apa syarat-syarat mereka untuk mendapatkan. Tapi dalam kitab yang ini, kecil ni, dia ceritakan lebih kepada praktikal, isu-isu semasa yang berlaku. Maknanya kalau kita berlaku kematian waris-waris kita tak tahu nak buat apa, boleh rujuk pada kitab ini. Dalam kitab ini juga ada diceritakan tentang, ini dalam bab Tanah Felda. Tanah Felda ni special sikit. Dia terikat dengan Akta GSA, Akta 1960. Dia tak seperti faraid. Maknanya kalau berlaku Tanah Felda, kematian tak boleh masuk lebih daripada 2 nama. Kalau lebih, hanya pentadbir, bukan pemilik yang akan menjadi pentadbir tanah tu, dan wajib untuk dia bahagi-bahagi kepada waris-waris mengikut perkiraan faraid. Tapi kalau misalnya kata yang lain lepaskan, tak apalah, ambil lah kau,
bahagian arwah tu, bahagian tanah pusaka tu aku tak nak. Di mana 2 orang ni yang akan dapat boleh masuk nama. Selagi ada waris-waris yang lain menuntut, bermakna tak boleh masuk lebih daripada 2 nama. Ini isu tanah felda. Kemudian proses pengurusan harta pusaka yang ni kalau bisa kata orang yang tak tahu nak urus macam mana, dia boleh tengok pada kitab ini apa antaranya. Ini proses pengurusan harta pusaka, ini kita lebih kepada persediaan kita. Kena senaraikan waris-waris yang berhak, kumpulkan sijil kematian, senaraikan hutang-hutang si mati, adakan perbincangan antara waris dan sebaiknya dibantu oleh orang tengah sebagai pemudah cara. Tapi yang ni bagi saya penting. Apa dia? Step by step. Apa waris nak kena buat? Pertama, kena isi permohonan secara online di sistem MyLand. Sekarang sistem baru bermula 16 Julai 2024. Saya dah pernah cerita sebelum ni, daripada MyETAB kepada MyLand, dan prosesnya agak sedikit berbeza. Kemudian kena muat naik segala dokumen yang diperlukan dalam format PDF setiap kali selesai mengisi maklumat. Sebab tu sebelum ni saya ada ceritakan tentang fail faraid peribadi. Dalam fail tu, kita sebagai orang yang hidup, kita kena sediakan fail. Setiap orang, memang tak wajib, hukum tak wajib, tapi kami galakkan sangat-sangat supaya apa? Memudahkan waris-waris kita bila kita dah meninggal dunia. Waris tengok saja fail peribadi faraid, mereka dah senyum dah, sebab mudah nak urus depan ni. Semua dalam tu ada salinan IC kita, ada salinan semua waris-waris kita, ada salinan geran tanah, geran rumah, geran kereta, geran motor, ada salinan hutang-hutang kita, ada salinan penyata bank, ada salinan itu ni bank tabung hajinya, KWSP-nya, semua ada dalam tu. Ada MRTT-nya, insurans takaful, semua kita masukkan. Bila waris tahu dan nampak, jadi mudah untuk urusan ni. Untuk apa? Yang kedua ni, memuat naik segala dokumen yang diperlukan. Kemudian muat turun borang A, semua ni diceritakan secara teliti. Sampailah selesai, dapatlah surat perintah kuasa. Kita daftar, submit, upload semua dokumen dalam sistem MyLand. Kemudian tunggu satu tarikh akan dipanggil untuk bicara pusaka. Waktu itu semua waris-waris kena hadir. Mana yang tak boleh hadir, kena isi borang DDA. Kemudian dah dapat persetujuan, perbincangan dalam tu dah muktamad, tunggu surat kuasa, surat perintah pusaka. Dengan surat perintah pusaka itulah kita kena pergi dekat bank, keluarkan duit arwah. Tak ada surat tu, tak boleh keluar duit dalam akaun. Jangan kita kata, saya ni anak kepada arwah ini, sumpah wallahi wabillahi, sampai tak layan. Sebab apa? Tak ada surat kuasa, perintah tu tak ada. Macam mana dapat perintah pusaka tu? Kena melalui proses-proses ni. Kita kena daftar. Lebih daripada 5 juta aset alih dan tak alih si mati tak boleh berurusan dekat pejabat pusaka kecil, kena pergi kat mahkamah tinggi sivil pula. Lain pula prosesnya, kena lantik peguam, bayar itu, bayar ini. Jadi proses tu sebenarnya banyak. Jadi kalau kita tak tahu, itu yang banyak berlaku sampai hari ini, harta umat Islam jadi beku. Bukan sebab tak nak harta, semua orang nak harta, tapi sebab tak tahu nak urus. Bila tanya perunding-perunding, mungkinlah ada yang rasa macam mahal, tapi tak mustahil. Dan kebanyakan perunding-perunding di luar sana pun, kalau charge tu boleh ikat perut jugalah kita. 5,000 tu belum tentu lagi. Kadang belah-belah ribu, kadang ikut persen, 25%. Jadi dekat situ akan menjadi kekangan kepada waris-waris untuk menguruskan. Bila kita tahu benda ni, tak payah nanti lagi dah, kita urus sendiri. Melainkan melibatkan mahkamah tinggi sivil. Yang tu tak boleh urus sendiri. Yang tu mesti kena lantik peguam. Kerana nilai aset si mati lebih daripada 5 juta. Dulu 2 juta. Sekarang bermula 16 Julai 2024 dah dinaikkan 5 juta dan ke bawah boleh berurusan di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil tak wajib lantik perunding, tak wajib lantik peguam, kita boleh urus sendiri. Dekat situlah akan ada berlaku penjimatan. Kita tahu macam mana nak urus, kemudian kita tak keluar duit banyak, dan selesai pun dengan cepat sebab kita sendiri yang uruskan. Semua atas keputusan kita. Nak buat hari ni akan selesai. Buat esok akan selesai. Cuma dia akan ambil masa lah, lebih kurang dalam sebulan, mungkin paling-paling 3 bulan lah. Paling lama 3 bulan daripada proses permohonan secara online sehinggalah dapat surat perintah pusaka tu. Barulah pergi ke pejabat tanah untuk apa? Untuk pindah milik tanah arwah kepada nama-nama yang ada dalam surat perintah kuasa tu.
duit dalam akaun tu kita sebagai waris boleh keluarkan bagi-bagi ikut nama yang ada dalam perintah pusaka tu. Jelas ya? Ini buku ni RM10 je. RM10 dan ni cetakan yang terkini. Sebab dia dah masukkan dalam Myland punya. Myland ni baru start di 16 Julai 2024. Sebelum tu MyETAB, mana yang pernah menguruskan tahulah MyETAB, dan prosesnya berbeza sikit. Dulu kita bagi yang fizikal, kopi grant, kopi IC dekat pejabat pusaka, kena cop dulu saya nak kisah. Sekarang dah tak ada, dah hantar fizikal, semua kena upload dalam Myland. Ini proses yang baru. Ini praktikal. Kita jangan pandang hanya dari segi hukum saja, hukum lah, tapi praktikal juga penting. Sebab kadang-kadang kita balik rumah, tahu hukum, tapi nak urus macam mana tak tahu. Kena ambil tahu juga bagaimana cara nak menguruskan harta pusaka. Dan kita sebagai orang yang hidup kena ada persediaan. Antaranya tadi adalah fail peribadi, fail faraid peribadi. Dalam tu kita buat juga carta, lakarkan siapa waris-waris kita. Kalaulah saya mati, contoh, saya ada mak lagi, saya ada ayah lagi, saya ada isteri lagi, saya ada anak-anak, 5 lelaki, seorang perempuan, berapa bahagian setiap seorang? Kira. Kalaulah duit saya 1 juta, contoh 1 juta, berapa bahagian ayah, berapa ratus ribu bahagian ayah, berapa bahagian ibu, berapa bahagian isteri, berapa bahagian anak. Buat carta, buat lakaran tu, kira siap-siap masuk dalam fail. Bila anak tengok, ayah dah buat kira-kira lagi senang. Jadi duit yang ada bukan semata-mata perkara yang melibatkan pusaka, pejabat pusaka kecil saja. Yang ni hanya melibatkan yang mungkin kita rasa, ini nak keluarkan duit dalam bank, kena melibatkan pejabat pusaka. Nak tukar nama dalam geran tanah, kena melibatkan. Duit yang ada dalam poket semati pun, waktu dia meninggal tu, dalam poket ada RM50 contoh. Macam mana nak bagi? Kita boleh bagi terus, boleh. Tak melibatkan pejabat pusaka pun. Tapi macam mana nak bagi kalau kita pun tak tahu berapa bahagian kita? Dekat situ kita kena buat persediaan dalam fail tu, setiap waris dapat berapa bahagian mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Pening Ustaz. Memang pening. Hidup susah, hati susah. Tapi satu pesanan saya, dalam bab pusaka ni, jangan sampai kita waris-waris hilang apa orang kata, putus darah, putus hubungan silaturahim. Hari ni banyak sangat berlaku. Banyak yang datang ke pejabat saya mengadu, Ustaz, sebabkan harta pusaka arwah ayah ni kami adik-beradik jadi renggang, dah tak bertegur siapa, dah 3 tahun raya dah tak nampak muka, dah tak jumpa. Tuan kena ingat, faraid ini adalah satu jalan. Selain daripada perintah Allah, ia adalah satu jalan. Jalan-jalan itu adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim sebenarnya. Tapi apabila kita menganggap faraid ini satu benda yang boleh menyebabkan putusnya hubungan silaturahim, kita kena ingat, bila kita buat sesuatu perkara tersebut, kita ambil hak orang lain, ambil hak waris lain, dalam keadaan dia tak redha, kemudian hubungan kita putus dengan dia, adik-beradik putus, dah tak ingat, dah tak tegur siapa, dah tak jumpa hubungan silaturahim lagi, dah tak ada lagi dah. Ingat, kita dah buat 3 dosa sekaligus. Ibarat ahli neraka yang sedang berjalan-jalan di atas muka bumi, berjalan-jalan di dunia. 3 dosa sekaligus serentak. Apa dia? Pertama, dia telah ingkar dengan perintah Allah. Nasibah mafruḍah, ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan dah. Ibu banyak ni, bapa banyak ni, isteri suami banyak ni, anak-anak banyak ni, tapi kita ambil lebih, ambil hak orang lain. Dan lebih takut lagi, ambil hak orang anak yatim pula. Nauzubillah min zalik. Itu kita dah ingkar dengan perintah Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita dah melukai hati orang tua kita. Dah lah waktu dia hidup, mereka hidup, kita dah susahkan dia. Mengandung 19-10 hari, ingat senang ke perempuan ni nak mengandung dengan mabuknya lagi. Kita nak hidup pun susahkan mak ayah. Dah hidup nak sekolah, belanja, dah susahkan mak ayah. Bila mereka mati pun kita susahkan lagi dia dalam kubur. Sebab apa? Sebab berkelahi. Harta mereka punya pasal, kita berkelahi adik-beradik. Dan yang ketiga, antara dosa yang besar juga adalah memutuskan hubungan silaturahim. Pahala orang mengeratkan hubungan silaturahim ini cukup besar. Sehingga kata Nabi SAW boleh menambahkan umur. Kalau takdir Allah, usianya 60 tahun dia hidup, tapi dengan sebab dia mengeratkan hubungan silaturahim, kata Nabi SAW boleh memanjangkan usia dia, boleh jadi 61, boleh jadi 62. Besar fadilat orang yang menyambungkan hubungan silaturahim. Tapi kalau kita memutuskan, na'udzubillah min zalik, cukup besar juga dosanya.
Wallahu a'lam, saya rasa cukup sekadar itu. Ya, ya. Macam ni kalau ada yang masalah kesihatan mental kat waris tu, ada tak dia masih berhak atau ada? Ada waris yang gila ataupun sindrom ataupun belum balik kanak-kanak tapi waras. Mereka ini adalah waris dan kena bagi bahagian mereka mengikut perkiraan faraid. Kita akan masuk nanti dalam bab takharuj, melepaskan hak. Aku tak naklah bagian aku, kau ambil lah. Boleh. Dalam faraid sebenarnya ada sama rata. Kalau orang tanya, ustaz, boleh tak kami nak bahagi sama rata, tak nak ikut faraid? Tak boleh, haram hukumnya. Sebab apa? Ikut faraid adalah wajib. Tetapi dalam faraid ada konsep bahagi sama rata. Cuma ada syarat-syaratnya. Salah satunya di kalangan ahli waris akil dan juga baligh. Misal kata ada waris yang OKU, mental, ada yang sindrom. Tak boleh ambil kira dia. Kanak-kanak contoh, anak si mati ni masih lagi kecil. Tak apalah pakcik, ambillah bahagian saya. Tak boleh. Kena bagi bahagian dia mengikut faraid. Kerana dia masih kanak-kanak dan tak boleh buat keputusan. Itu syarat untuk takharuj. Termasuk juga akil, iaitu orang yang berakal. Walaupun usianya dah besar, dah 30 tahun, 40 tahun, tetapi dia ada masalah mental. Tak boleh juga. Tak apa, aku tak nak ambil. Tak boleh. Kena bagi bahagian dia. Kalau dia tak boleh nak menguruskan, kena ada pemegang amanah yang menguruskan. Lepas tu kalau dalam geran tanah, kalau ada waris yang di bawah umur, namanya ada sebagai pemilik, tetapi atas nama dia biasanya akan ditulis nama pemegang amanah kepada nama-nama anak arwah ini yang masih lagi di bawah umur. Memang dia tak boleh memiliki harta, betul, tapi mesti kena ada pemegang amanah yang menjaga harta dia, mentadbir harta dia. Sampailah mereka ini cukup umur. Di Malaysia umur 18 tahun ke atas. Dari segi hukum fiqh, baligh. Apa makna baligh? Laki keluar mani, perempuan keluar haid. Tapi dalam perundangan kita berusia 18 tahun ke atas. Sebab tu kalau kanak-kanak walaupun dah sekolah menengah tak boleh beli motor atas nama dia. Sebab dia masih lagi berumur bawah 18 tahun. Atas 18 baru boleh beli motor, beli kereta atas nama dia. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ya. Adakah uang simpanan dengan harta tanah sekali-kali ada itu disambungkan ataupun diasing-asingkan? Okey, sebaiknya asingkan. Dalam buku ni juga ada dinyatakan ni fail faraid peribadi. Pertama, apa nak kena sediakan dalam fail tu? Salinan sijil perkahwinan. Kedua, salinan kad pengenalan semua waris yang layak. Dan kita kena kenal pastilah siapa waris kita. Kalau aku mati malam ni, siapa waris aku? Ayah, ibu, ini adalah waris utama. Isteri kita, anak lelaki, anak perempuan, ini waris utama. 5 golongan ni. Siapa? Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Bila ada 5 golongan ini, yang lain akan terhalang. Adik-beradik tak dapat, anak saudara tak dapat, pakcik tak dapat, sepupu tak dapat. Ini semua kena sediakan dalam fail. Kemudian yang ketiga, salinan geran tanah ataupun surat jual beli dan sebagainya. Kemudian salinan geran kenderaan, motor, kereta. Salinan buku bank, penyata akaun bank, simpanan, saham, pelaburan. Salinan sijil takaful, MRTT, MLTT, benda ni ustaz. Ni kalau orang biasa beli rumah, dia akan ambil takaful MRTT atau MLTT. Apa tujuan? Bila kita meninggal dunia, masih lagi dalam tempoh pinjaman, takaful akan cover baki pinjaman tadi, baki pembiayaan. Autolife ni kenderaan. Sekarang masih belum wajib. Kalau beli kereta, beli tanah, beli rumah, biasanya pihak yang memberi pembiayaan tu dia wajibkan ambil takaful. Sama ada takaful ke, MRTT ke, MLTT ke. Tapi kalau kenderaan belum lagi wajib. Pilihan kita. Kita beli kereta baru, buat pinjaman contoh pembiayaan 9 tahun. Tak ambil autolife. Pakai 2 tahun meninggal dunia. Hutang tadi dikira hutang. Waris kena ambil duit kita untuk bayar hutang kereta tadi. Tapi kalau kita ambil autolife, dia kena macam takaful lah. Syarikat takaful akan cover kereta tu baki berapa dan menjadi milik kita sepenuhnya dan menjadi pusaka terus, mudah urusan. Kemudian surat perjanjian melibatkan harta. Kalau ada perjanjian antara kita dengan kawan dan sebagainya, masukkan sekali. Kemudian senarai hutang dan penghutang. Ini macam yang puan kata tadi. Hutang, kemudian geran-geran tanah, dokumen hibah atau wasiat pesanan. Ini pun sekarang ni dah macam-macam dah. Banyak orang kata package-package, ambil hibah lah,
Ambil itulah takaful ini. Kalau kita ada ambil salinan polisi itu, simpan, masukkan sekali dalam fail. Kemudian struktur faraid peribadi. Struktur ni maksudnya apa? Kita letakkan kita di tempat si mati. Kalau aku mati malam ni, siapa waris aku? Ada ayah dapat berapa? Buat, kemudian masukkan dalam fail. Jadi bila waris nampak, mudah untuk mereka nak menguruskan harta kita. Jelas ya? Boleh. Jadi maksudnya tak ikut faraid lah. Kadang-kadang kita nak bagi anak lelaki pertama berapa persen gitu. Adakah boleh ataupun kena juga masuk faraid sekali? Okey, itu dikira selain faraid, sama ada hibah atau wasiat. Itu nanti kita akan masuk dalam bab hibah dan juga wasiat. Biasa orang kaitkan pusaka ni, faraid ni dengan hibah atau wasiat. Banyak berlaku dah selesai kira-kira, ustaz, dulu arwah ada cakap macam ni, yang ni dia nak bagi dekat ni, ni dikira apa? Ni kira hibah. Hibah maknanya apa? Dia cakap masa hidup dan penyerahan pindah milik itu masa hidup. Wasiat cakap masa hidup, tetapi penyerahan lepas dia mati. Dan masing-masing ada syarat-syaratnya. Antara syarat wasiat iaitu bukan kepada ahli waris. Kalau dia bagi kepada ahli waris, maka tak sah wasiat tadi. Biasa berlaku rumah pusaka ni, kalau mak mati, kalau ayah mati, bagi ke adik kamu yang bongsu. Adik bongsu tu waris ke tidak? Waris. Wajib tak waris-waris yang lain, anak lain melaksanakan wasiat tadi? Tak wajib. Kerana Nabi dah larang, innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak faraid pusaka kepada ahli-ahlinya. Anak-anak dah dapat dah, ayah dah dapat dah, isteri dah dapat dah. Fala wasiyata liwarithin, maka jangan lagi wasiat kepada ahli waris. Melainkan dalam riwayat lain, illa ayyasha warthah, melainkan waris-warisan bersetuju. Dalam kes tadi, contoh adik-beradik yang lain tak apa adik, kakak pun dah ada rumah sendiri, abang kata abang pun dah ada rumah sendiri, tak apalah kau ambillah rumah ni, boleh. Illa ayyasha warthah, sekiranya dapat keizinan, keredaan daripada waris-waris yang lain. Jelas puan ya? Okey. Ya, saya tengok ada tak muka depannya. Ini panduan ringkas ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Boleh ambil gambar. Dekat Shopee ada jual. Dekat saya pun ada. Dekat saya tak bawa banyak, 5 je. Nak ambil dulu pun boleh. Tapi kat pejabat saya banyak, ada 200. Saya dah ambil masa jumpa di insya-Allah lain kali saya bawa. Ini bab hukum. Memang antara saya antaranya perfect. Dan ini saya gunakan silibus dalam pengajian kuliah-kuliah. Tapi ini lebih kepada pengurusan praktikal kita. Jadi keluar kita habis yang ini, tak tahu nak buat apa, insya-Allah rujuk yang ini. Dua-dua ni penting bagi saya lah secara peribadi. Yang ni yang menulis sahabat saya, Ustaz Muhammad Husairi Saleh, Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Yang ini juga sahabat saya, Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad, Timbalan Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, yang mana kami jumpa pada 2 minggu lepas di Sabah. Ada buat forum bersama dengan Ustaz Husairi dan juga Ustaz Helmi Hanis. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wasallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.